Hai pelajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama Cikgu Ikin di dalam kelas pengajian am. Topik kali ini adalah graf bar piramid. Jom kita lihat bagaimana rupa dan soalan graf bar piramid. Ini adalah bentuk jenis graf bar piramid. Ada 3 bentuk, piramid mudah, piramid compound dan piramid komponen. Okey, jadi untuk mengenal pasti piramid compound dan piramid komponen, pelajar-pelajar mesti ingat lagi asas kepada bar compound dan bar komponen. Maknanya dia keyword dia tu. Keyword komponen apa keyword dia dan keyword compound apa keyword dia. Asas tu tetap kita akan guna pakai untuk graf yang lain. Jadi sebab tu mesti kuasai pelajaran yang lepas sebelum kita belajar dengan lebih lanjut lagi. Kata kunci untuk graf bar piramid ini adalah mempunyai lebih daripada dua isu. Kemudian isu tersebut dipecahkan kepada dua perkara, iaitu sama ada ikut jantina, tempat, tempoh masa dan lain-lain. Dan dia ada pasangan lah, pecahan tadi tu maknanya dia pasangan. Contoh, jantina, lelaki, perempuan. Tempat, bandar, luar bandar. Tempoh masa 2016 dan 2017. Kita ikut kepada petikan dan juga arahan soalan. Kemudian unit yang sama. Kenapa unit sama? Sebab dia hanya pecahan isu. Contohnya kalau katakan bilangan perempuan, unit dia orang. Bilangan lelaki, unit dia pun orang. Sebab tu unit yang sama. Kemudian kenal pasti kata kunci komponen atau compound seperti biasa. Ni asas. Cikgu selalu ingatkan dari awal belajar lagi. Keyword kepada komponen, keyword kepada compound kamu hafal. Okey. Kita tengok pada contoh soalan. Yang pertama, berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan penjawab awam mengikut jantina dan kumpulan perkhidmatan dari tahun 2014 hingga tahun 2016 di Malaysia. Okey, boleh kenal pasti tak soalan ni? Compound atau komponen? Okey, bilangan. Okey, bilangan adalah keyword kepada compound. So, piramid compound. Kemudian kita cari apa yang boleh kita pecahkan di sini. Okey. Ya, jantina, lelaki dan perempuan. Jadi itu adalah label pasangan. Label pasangan dia lelaki dan perempuan. Kemudian kumpulan perkhidmatan dari tahun 2014 hingga 2016 tu, 2014 hingga tahun tu akan duduk di tengah dan kumpulan perkhidmatan akan jadi petunjuk lah. Okey, soalan nombor 2. Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan tenaga buruh di bandar dan luar bandar mengikut taraf perkahwinan dan kaum di Malaysia pada tahun 2015. Okey, graf apa ni? Piramid apa? Okey, piramid compound. Keyword dia bilangan. Okey, kemudian yang mana kita boleh pecahkan pasangan label tu? Okey, bandar dan luar bandar. Okey, bagus. Nampak kan kat situ apa benda yang kita boleh pecah di situ. Kemudian taraf perkahwinan tu akan duduk di paksi tengah, label tengah tu dan kaum akan jadi petunjuk. Kemudian soalan 3. Berdasarkan maklumat yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah mangsa kemalangan motosikal mengikut kumpulan umur dan kategori mangsa pada tahun 2015 dan tahun 2016. Okey, yang ni mana keyword dia? Keyword dia adalah jumlah. So, graf apa? Komponen. Bagus. Jadi, apa yang boleh pecah dua di sini arahan? Okey, tahun 2015 dan tahun 2016 yang boleh pecah dua. Okey, jadi itu label pasangan. Kemudian, kumpulan umur akan duduk di tengah dan kategori mangsa tu akan jadi petunjuk kepada graf kita. Adalah
jadual bagi piramid mudah ataupun ada juga yang sebut histogram. Cikgu sebut piramid mudah sebab dia adalah mudah. Okey, untuk piramid mudah, dia tidak ada pecahan dia tidak ada pecahan lagi. Contohnya macam pecahan label dia tu kepada lelaki dan perempuan saja. Pasangan dia, label pasangan tu lelaki, okey, dan perempuan. Okey, dia tidak ada pecahan lain. Kalau dia pecah lagi, contoh ikut kaum, ada lelaki Melayu, lelaki Cina, lelaki India, itu baru akan pergi kepada piramid compound ataupun piramid komponen. Kalau tak ada, dia akan jatuh kepada piramid mudah saja. Okey, walaupun keyword dia di sini, jumlah ke, bilangan ke, ini tak mencerminkan apa-apa sebab dia mudah saja. Dia mengikut jantina, okey, dan kumpulan umur saja. Jantina tu kita dah pecah ikut label pasang dan kemudian kumpulan umur tu akan duduk di tengah lah. Okey, jadi dia tidak ada pecahan untuk komponen ataupun compound. Ini piramid mudah. Jadi bagaimana bentuk dia nanti kita akan lihat. Okey, untuk piramid mudah sama juga mencari skala. Bila sebelum kita lukis, kita dah siap jadual, kita akan ambil nilai paling tinggi. Okey, nilai paling tinggi di sini adalah 231. Jadi kita bahagi dengan 8. Okey, kita dapatlah 28.875. Okey, jadi kita boleh ambil skala di sini 1 cm 30,000 orang. Kenapa cikgu bahagi 8? Okey, itu nanti cikgu akan tunjuk kenapa bahagi 8. Okey, ini adalah bentuk graf piramid mudah yang kita dah siap tadi. Okey, jadual dah siap. Bagaimana kita nak lukis? Okey, piramid mudah, dia mudah saja. Kamu buat warna dan dia tidak perlu ada petunjuk sebab semua data dalam ni kita dah boleh baca. Maknanya dia ada paksi, ada tajuk. Okey, ini negara Pinang Sebatang. Ini kamu fahamlah, cikgu reka saja kan. Okey, ini lelaki, pasang dia perempuan. Okey, kemudian kumpulan umur dan unit dia tahun. Kumpulan umur ni mesti ada unit lah sebab kalau tak kita tak tahu 0 hingga 10 hari ke 0 hingga 10 bulan ke. Jadi mesti ada unit. Okey, bagi label. Kemudian label paksi jumlah penduduk 1000 orang. Sebelah kanan pun ada jumlah penduduk 1000 orang dan diikuti dengan sumber. Okey, untuk piramid mudah, piramid penduduk biasanya kalau pelajar geografi mereka akan belajarlah kita panggil piramid penduduk. Biasa jumpalah sama ada berbentuk progresif, itu cerita lain lah. Okey, untuk ni kita fokus pada sini. Jadi biasanya kita akan lukis dia rapat kepada paksi bawah ni. Okey, dan dia rapat terus. Sebab tu disebut juga histogram. Okey, dia tak ada jarak antara satu bar dengan satu bar. Okey, kemudian tadi pastikan juga kamu lengkaplah titik origin kamu. Titik asalan ataupun titik origin tu kosong tu kadang-kadang pelajar selalu cuai di situ. Dan dengan skala kamulah, tadi skala kita berapa cm. Okey, katakan 20 kan. 1 cm 20. So kamu lengkapkanlah 20, 40 dan seterusnya itu mesti lengkap. Okey, ini pula adalah contoh jadual untuk piramid compound. Kalau kita lihat di sini, dia ada isu dia bilangan pelajar. Okey, satu mengikut jantina, kemudian mengikut aliran juga. Maknanya dia ada satu ikut jantina, satu lagi ikut aliran. Tahun 2016 hingga tahun 2018. Jadi kamu tak akan boleh lukis compound yang biasa. Okey, sebab kita ada pecahan lelaki, perempuan. Maka inilah rupa bentuk dia, kita ada pecahan. Pasangan dia lelaki dan perempuan. Jadi bila kita buat, kita dah kenal pasti itu adalah piramid, terus cari pasangan. Bila buat jadual tu pecah dua terus dan letakkan pasangan tu lelaki, perempuan. Supaya mudah kamu nak lukis nanti, kamu nak nampak ikut mana. Jadi diikuti dengan pecahan dia 2016, 2017, 2018. Okey, dan aliran di sini, aliran akan jadi petunjuk
sains dan sains sosial. Okey, ini untuk compound. Bagaimana nak cari skala dia? Ingat lagi pelajar? Okey, skala kita akan ambil nilai paling tinggi. Okey, nilai paling tinggi di sini 7, 6, 5, 4. So, bahagi 8. Seperti biasa tadi cikgu sebut 8 tu tunggu. Rahsia hujung nanti cikgu cerita. Kenapa bahagi 8? Jadi, kamu dapatlah nilai tu dan kita ambil nilai yang di atas daripada tu, maka kita dapat 1,000 orang. Okey, dan diikuti dengan sumber yang lengkap. Ini adalah graf tadilah. Okey, kita dah lengkapkan jadual. Maka kita buat graf dia, ada tajuk, kemudian label pasang, lelaki, perempuan. Okey, ini tahun, dia akan duduk di tengah pula. Okey, bermula dengan tahun yang paling bawah. Okey, sama macam kumpulan umur tadi, kamu mula di bawah tu daripada umur yang paling muda lah duduk bawah. Sama juga ini, mula dengan yang paling bawah 2016, diikuti 2017 dan 2018. Semakin atas tu semakin muda. Okey, kemudian label paksi, bilangan orang beserta unit dan juga diikuti sebelah kanan dan kiri dan kanan mesti ada sumber petunjuk sains dan sains sosial. Titik origin jangan lupa dan diikuti dengan skala kamu. Tadi kita dapat 1,000. So, kamu tulislah 1,000. Okey, 2,000. Berikutnya tu tulis sampai habis. Ini pula adalah contoh jadual untuk piramid komponen. Jadi, piramid komponen kita jumpalah dia jumlah. Okey, satu mengikut jenis kenderaan dan kategori mangsa. Okey, pada tahun 2016 dan tahun 2017. Jadi di sini pecahan dia, pecahan pasangan dia, label pasangan dia adalah tahun 2016 dan tahun 2017. Okey, dan seperti biasa apabila arahan soalan itu jumlah, maka dalam jadual perlu ada jumlah. Okey, yang tu kita dah lihat bagaimana graf komponen hari tu. Okey. Untuk cari skala, kita akan ambil jumlah paling tinggi di sini, jumlah. Okey, kita bahagi dengan 8. 8 tu panjang paksi lah. Okey, di mana kita akan lihat nanti, jangan susah hati, jangan risau. Jadi, kena tengok sampai habis video cikgu ni, baru kamu faham. Okey. Okey, kita dah dapatlah skala kita 1 cm, 300 kes. Okey, dan sumber. Baru kita boleh lukis graf. Okey, kita pun pergilah lukis graf. Ada tajuk, lengkapkan tajuk yang lengkap. Ingat, tajuk mesti ada tempat ataupun lokasi, isu dan tempoh masa. Kemudian paksi, ada dua paksi sebab ini piramid, pecahan dia dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. So, label pasang dia tadi tahun 2016 dan tahun 2017. Kemudian di tengah dia adalah jenis kenderaan. Okey, kemudian label paksi, jumlah kemalangan, unit kes. Kita lukislah tadi macam kamu buat graf bar komponen yang biasa. Okey, lengkapkan tu di sebelah kiri dan kanan. Kenapa cikgu tunjuk sebelah kiri dan kanan, kiri dan kanan? Okey, apabila kamu buat piramid, kalau kamu tak cukup masa, pastikan yang kamu buat itu ada kanan dan ada kiri. Kalau kamu siapkan sebelah 2016 saja, 2017 tak siap, itu tidak akan memberi markah pada kamu, graf kamu, sebab dia tidak menunjukkan graf bar piramid. Okey, sebab tidak ada perbandingan dan perbezaan. Sebab bila piramid dia harus ada perbezaan di situ, perbandingan antara pasangan dia tu harus wujud. Okey, pastikan mesti ada pasangan. Sebab tu bila kamu buat tu
pasangan tu penting. Okey, pasangan hidup kan. Okey, jadi bas. Bas kalau 2016 mesti ada tahun 2017. Kemudian motosikal, okey, dan kereta. Tu jenis kenderaan. Kemudian petunjuk kita, kemalangan maut, okey, cedera parah dan juga cedera ringan. Okey, ini adalah bentuk graf yang siap tapi belum lengkap dengan sumber. Dah siap lengkap sumber, okey, baru dah lengkaplah graf kita. Okey, ini adalah layout yang cikgu nak tunjukkan pada kamu. Bagaimana bila kamu nak buat graf, ini kertas graf kamu. Bila kita nak buat piramid, kita bahagi dua sama tengah ni. Okey, kemudian bila sama tengah, kamu akan dapatlah 11 cm di kiri dan 11 cm di kanan. Okey, seperti biasa, 2 cm di atas ni adalah untuk tajuk. Kemudian kita ada label pasang. Label pasang. Okey, di tengah ni label. Okey, dan label dan unit. Label dan unit. Kemudian diikuti dengan petunjuk dan sumber. Okey, itu adalah layout kepada graf kamu. Di sinilah rahsia 8 cm tadi. Kamu tengok jarak dari titik origin ni kosong. Ni kosong kan? Okey. Sehingga sini, okey, dia adalah 8 cm. Ni 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm dalam kertas kamu. Jadi sebab tu kita bahagi 8. Kalau tak nak bahagi 8, boleh tak cikgu? Boleh. Sampai sinilah kamu dapat 9 cm. Ini kalau kita lukis mendata, graf kita buat mendata tu. Jadi kamu boleh bahagi 9 cm sehingga di sinilah. Kalau saya nak ambil 10, cikgu, 10 tu dah langgar dinding. Okey, bila langgar dinding tu dia tak sesuai lah. Kalau kamu ambil 10, nanti katakan di sini kamu nak tulis. Ni kamu tulis contoh skala tadi kamu. Katakan 1000. Di sini 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Katalah 5000 kamu nak tulis di sini. Nampak tak kamu dah tulis tu terkeluar daripada kertas graf kamu tu. Jadi ini akan menyebabkan markah KT kamu ditolak. Okey, sebab tu cikgu hadkan sehingga paling maksimum ambil sehingga 9 cm sahaja. Okey, 8 cm dah memadai. Pada cikgu 8 cm tu dah cundah. Okey. Tapi terpulang pada kamu. Graf kamu yang nak buat, kamu yang dapat markah. Kamu nak bagaimana rupa bentuk graf kamu tu nanti. Okey, ini cikgu terbalikkan dia. Kertas tu, kalau kamu nak buat secara menegak, ni adalah layout dia, sama juga. Cumanya, apabila kamu buat secara menegak, kamu akan dapat untuk pencarian skala tu hanya tinggal 7 cm jarak dari sini ni, okey, sehingga sini ni yang cikgu buat ni. Okey, ini adalah yang dapat hanya 7 cm. Jadi kamu bahagilah dengan 7 cm. Okey, kalau ambil 8 dah langgar dinding. Kan cikgu cakap jangan langgar dinding. Okey. Ini terpulang pada kamu sama ada nak buat mendata ataupun menegak. Okey, kita pergi kepada bengkel latihan. Ni contoh soalan yang cikgu ambil dalam buku kerja kamu, buku LP, soalan 28, muka surat 199. Okey, soalan dia, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan bilangan pendaftar aktif mohon pekerjaan di Malaysia mengikut kumpulan umur pada tahun 2014 dan tahun 2015. Okey, jadi yang ni, kalau kamu baca arahan, kamu rasa ini graf apa ni? Okey, kamu jumpa dia bilangan. Okey, kamu kata, compound cikgu. Betul? Tapi kita tengok dulu. Betul ke tak compound? Dia yang bilangan pendaftar aktif memohon pekerjaan mengikut kumpulan umur pada tahun 2014 dan tahun 2015. Okey, kita cari dulu pasangan dia dulu. Pasangan apa yang boleh pecah pada dua? Okey, tahun. Bagus. So, tahun 2014 dan tahun 2015. Jadi, bila kita buat jadual, inilah pasangan dia 2014 dengan 2015. So, kamu dah nampak lah.
bila nak lukis graf tu pasangan kita 2014 dengan 2015. Tadi kamu kata compound kan? Okey, kita tengok kalau compound, okey, yang di tengah je kita nak letak apa? Di tengah dia adalah kumpulan umur. Betul? Kumpulan umur ni duduk tengah. Okey, kemudian petunjuk apa? Ada? Tak ada kan? Sebab dia tidak ada pecahan lagi. Kalau dia letak di situ mengikut kumpulan umur dan kaum, barulah jatuh kepada piramid compound. Maka ini adalah piramid mudah sebab dia tak ada pecahan lain dah. Dia hanya pecahan pasangan itu saja. Jadi ini piramid mudah. Okey, bukan piramid compound. Macam tu cara kita nak kenal pasti soalan. Okey, kemudian kamu tengok jumlah. Dalam jadual cikgu arahan tak minta jumlah. Kenapa cikgu letak jumlah di sini? Okey, jumlah di sini. Apabila kamu baca dalam petikan tu nanti, kadang-kadang dia bagi jumlah. Contohnya dia sebut jumlah kumpulan umur 15 hingga 19 tahun, berapa jumlah dia? Dia beri 2015 berapa orang? Selebihnya 2014. Jadi jumlah tu hanya untuk mencari data sahaja. Jadi yang jumlah ni kita tak akan guna untuk buat graf, tapi kita guna dia untuk melengkapkan data dalam jadual. Faham Boleh? Okey, jadi kita tengoklah. Kamu dah siapkan dengan tajuk. Ni jadual kamu. Kemudian ada sumber. Mesti lengkap di situ. Okey, barulah kita pergi lukis graf. Okey, cari skala dulu. Jangan lupa cari skala. Lepas tu baru lukis graf. Okey, ini kertas graf kamu. Kemudian, ini tajuk, lengkapkan di atas tu. Ini paksi, kamu buat paksi Okey, label pasang dia tadi, tahun 2014, tahun 2015. Kemudian, label di tengah tu, kumpulan umur beserta unit tahun. Okey, ini label dan unit. Paksi, label dan unit paksi, apa dia tadi, lengkapkan. Ini petunjuk dan ruangan sumber. Okey, kemudian kita tahu dah, yang ni piramid mudah kan. So, piramid mudah, kita tak perlukan petunjuk. So, tak payahlah buat petunjuk. Sebab dia, kenapa tak perlu petunjuk cikgu? Sebab data kamu tu dah boleh baca semua. Okey, jadi kita tak perlukan petunjuk di situ. Okey, kamu lengkapkan label unit. Bilangan pendaftar aktif memohon pekerjaan. Unit 1000 orang. Okey, bilangan pendaftar aktif pekerjaan. Okey, unit 1000 orang. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang itu kamu lengkapkan. Kemudian titik origin jangan lupa tulis. Okey, lepas tu kamu lukislah. Okey, bahagi dengan skala kamu tu dapat berapa cm. Seperti biasa, lukis saja rapat ke bawah. Sebab ini adalah piramid mudah. Okey, lukis. Ni contoh saja cikgu buat. Kamu ikut data dalam jadual. Kalau cikgu buat ikut jadual tu, kamu tak buatlah. Okey. Kemudian ni lengkapkan. Kumpulan umur tu bermula dari umur yang paling muda duduk di bawah. Okey, tu lengkapkan. Ni jangan lupa skala kamu. Okey, skala kamu ni. Okey, peringatan untuk penulisan skala. Kalau skala kamu dapat 1 cm, 20,000 orang, maka bila kamu buat, ini adalah penulisan setiap 2 cm. Okey, makna dia, kalau nak tulis setiap 2 cm, pastikan kamu dah darab 2 dahulu skala tu. Jadi, 20 darab 2, 40. Di sini 40, berikutnya 80, seterusnya 120 dan 160. Sebab apa? Cikgu jumpa, ada nanti hantar skala dia 1 cm 20. Dia tulis setiap 2 cm. Sini dia akan tulis 40 lah. Mula-mula dia jadi darab 40. 40. Lepas tu dia naik 60. Itu salah. Okey. Sebab tu tolong hati-hati dengan penulisan skala kamu di sini. Sebab itu menggambarkan data kamu. Kalau salah berarti data kamu tu salah. Okey. Itu bagaimana yang lain selebihnya kamu lengkapkan. Itu adalah tugasan kamu. Tugas cikgu menerangkan bagaimana cara nak buat. Okey, tugasan kamu buat dan
hantar. Ni dengar Cikgu Bebel. Lengkapkan jadual, siapkan graf dan hantar tugasan. Tu jangan lupalah. Seperti biasa cikgu sering ingatkan, graf sangat penting. Mesti buat, baru kamu akan faham. Tak ada dengar cikgu cerita saja kamu boleh faham dah. Okey. Sekian pelajaran kita kali ini. Semoga anda semua diberikan kefahaman oleh Allah. Dan jika anda rasa pelajaran kali ini bermanfaat, jangan lupa share dengan rakan-rakan untuk kebaikan bersama. Jumpa lagi. Bye.